Hello, Assalamualaikum. Bersama saya, Ayah Eddie, di dalam ruang bicara tentang misteri yang menghantui hidup kita. Hahaha. Seperti yang anda sedia maklum, kita hidup di muka bumi ini ada pengakhiran dia. Pengakhiran dia adalah kematian. Selepas kematian, padang mahsyar. Selepas padang mahsyar, barulah kita akan ditentukan sama ada kita kekal dalam syurga atau dalam neraka. Syurga neraka itu adalah rumah kita yang kekal. Dunia ini bukan rumah kita yang kekal. Seperti sedia kita maklum, bila kita berbicara tentang kehidupan ni, apa yang kita tahu tentang kehidupan? Cuba anda beritahu saya. Apa yang anda tahu tentang kehidupan? Kehidupan ini bukanlah semata-mata kita makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Tapi ia lebih daripada itu, kehidupan ini. Kehidupan ini kehidupan di mana sama ada kita hidup susah atau hidup senang, sama ada kita hidup miskin atau kita hidup kaya, sama ada kita hidup berumah tangga atau kita hidup membujang, sama ada kita hidup mempunyai kawan atau kita hidup tidak mempunyai kawan, sama ada kita hidup bermasyarakat atau kita hidup bagai katak di bawah tempurung, tidak bercampur dengan masyarakat, sama ada kita hidup berlandaskan agama Islam atau tidak, sama ada kita hendak mengumpul dosa atau mengumpul pahala, sama ada kita hidup untuk jadi jahat atau kita hidup untuk jadi baik, sama ada kita hidup berprinsip atau berpendirian, sama ada kita hidup bertuhankan duit semata-mata ataupun kita hidup semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah antara contoh kehidupan yang bukan hanya sekadar makan tidur saja. Seperti yang kita sedia maklum, rukun negara kita seperti yang kita sedia maklum, kita tinggal di negara Malaysia yang mempunyai prinsip rukun negara, iaitu prinsip rukun negara tersebut. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Sebagai seorang rakyat Malaysia, adakah kita mengetahui tentang 5 prinsip rukun negara ini? Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Siapa Tuhan kita? Agama ini berbeza, ya. Agama ini tak sama. Jangan samakan semua agama ni sama saja. Salah tu. Agama Islam, agama Islam. Agama Buddha adalah agama Buddha. Agama Hindu adalah agama Hindu.
Agama Kristian adalah agama Kristian. Agama Taoism adalah agama Taoism. Agama Confucianism adalah agama Confucianism. Agama ni tak sama ya, berbeza. Jangan samakan semua agama. Kerana apa yang disembah itu tak sama. Apa yang dipuja itu tak sama. Kami orang Islam, kami memuja Allah, menyembah Allah, berzikir dengan nama-nama Allah, mengingati Allah, beriman dengan Allah, percaya kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Itu kami orang Islam. Dan agama Hindu, dia ada Tuhan dia sendiri yang dia sembah, yang dia puja, patung-patung berhala itulah. Kan? Sama seperti agama Buddha, dia menyembah patung Buddha dan patung-patung berhala. Agama Confucianism, dia lebih kepada ideologi. Agama Confucianism pun lebih kepada pemahaman dan ideologi. Itu adalah rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Tapi ingat, perkataan Tuhan itu adalah merujuk kepada bahasa Sanskrit yang merujuk kepada agama Hindu dan agama Buddha. Kerana sejarah tanah Melayu Nusantara ini dimulai dengan kepercayaan agama yang datang ke Nusantara ini adalah agama Hindu dan agama Buddha. Kerana itulah diambil perkataan Tuhan itu daripada bahasa Sanskrit yang merujuk kepada agama Hindu dan agama Buddha. Jadi kita sebagai orang yang beragama Islam, jangan sesekali menggunakan perkataan Tuhan. Kita hendaklah menggunakan perkataan Allah ya Rabbi, Allah ya Rabbku, Allah ya Rabb. Allah itu adalah Rabb, pencipta sekalian alam, seluruh alam, dan termasuk isi kandungan alam ini. Allah itu adalah Sang Pencipta, Maha Pencipta. Rabb itu bermaksud pencipta. Allah itu Maha Pencipta, Sang Pencipta seluruh alam, sekalian alam beserta isi kandungannya. Itu Allah. Allah bukan Tuhan. Kerana Tuhan itu merujuk kepada dewa-dewa dan dewi-dewi. Saya ulang, Tuhan itu tidak merujuk kepada Allah. Tuhan itu merujuk kepada dewa-dewa dan dewi-dewi yang merujuk kepada agama Hindu dan agama Buddha yang diambil daripada bahasa Sanskrit kuno. Apa ajaran Islam mengajar kita sebagai orang Islam? Yang paling penting kita kena tahu tentang agama Islam ini, yang seperti termaktub dalam kitab Al-Quranul Karim, apa yang telah diberitahu pada kita melalui kitab Al-Quranul Karim ialah kita adalah berbangsa manusia. Dan ada lagi bangsa selain daripada manusia, iaitu bangsa jin. Dan Allah telah berfirman, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku, beribadah kepada aku. Dan agama Islam juga telah memberitahu kita bahawa Allah telah menciptakan hidupan, iaitu jin, manusia, iblis dan syaitan serta para malaikat. Itu hidupan yang Allah telah ciptakan, dan juga termasuk binatang, haiwan, hidupan yang Allah telah ciptakan. Tetapi apa yang kita sedia maklum, bahawa Al-Quran ini adalah pegangan kita orang Islam, umat Islam, orang Islam.
Itu termasuk rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada agama. Itulah maksudnya kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan itu bermaksud kepercayaan kepada agama. Kita orang Melayu Islam, kita mengikut mazhab Imam Syafi'i dan kita mengikut syariat. Tetapi dalam pembelajaran pemahaman agama Islam ini terdapat 4 peringkat pemahaman dan pembelajaran agama Islam. Yang pertama ialah syariat. Yang kedua adalah tarikat. Yang ketiga adalah hakikat. Dan yang keempat, yang terakhir sekali adalah makrifat. Keempat perkara ini adalah tentang agama Islam, pembelajaran agama Islam, pengetahuan agama Islam. Dan kita mengikut syariat mazhab Imam Syafi'i, orang Melayu Islam di Malaysia ini. Seperti kita sedia maklum bahawa agama Islam ini mempunyai orang Islam, pengikut Islam yang ramai, berbilion. Tak silap saya berapa bilion dah, 2 bilion ke berapa dah orang Islam yang ada di muka bumi ini. Seperti yang kita ketahui bahawa sebagai orang Melayu Islam, kita mempunyai rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam itu adalah seperti saya pun tak ingat lah. Kita ada rukun Islam dan rukun iman. Itu aja. Islam itu tersebar luas ke serata dunia sehingga sampai ke Melayu Nusantara. Dan sebelum orang Melayu beragama Islam, tok nenek kami adalah beragama Hindu dan beragama Buddha. Setelah tersebarnya agama Islam ke pelosok Nusantara, orang Melayu telah menganuti agama Islam dan meninggalkan agama tok nenek mereka, iaitu agama Hindu dan agama Buddha. Sehingga ke hari inilah orang Melayu memang wajib beragama Islam. Dalam beragama Islam ini, kita kena kenal diri kita dan kita kena kenal Allah. Allah memang mahu kita mengenali Dia, dan kita juga kena kenal diri kita. Allah itu bersifat Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui segala apa yang ada di seluruh alam ini, kerana ia adalah ciptaannya. Dalam agama Islam juga mengajar kehidupan di dunia ini adalah sementara sahaja. Yang kekal, kehidupan yang kekal adalah di syurga atau neraka. Proses dari dunia ke syurga neraka adalah melalui kehidupan di dunia, iaitu umur kita, berapa lama kita boleh hidup, sampai ke satu masa, satu tahap kita akan mengalami kematian dan kita akan melalui alam barzakh, alam kubur, dan kemudian
kita akan dan kemudian hari kiamat akan tiba, iaitu dunia ini akan hancur musnah, dan kemudian kita semua akan dihimpunkan di padang mahsyar, dan kemudian kita akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada kita penghuni syurga atau penghuni neraka. Jika kita penghuni syurga, kita akan merasai kenikmatan, kesenangan hidup di syurga yang penuh dengan bidadari yang cantik-cantik, buah-buahan yang ranum, yang sedap. Tiada kesusahan di syurga, hanya kesenangan saja di syurga, kegembiraan saja di syurga, tiada kesedihan dan kedukaan di syurga. Dan kita juga akan dapat bertemu dengan Allah di syurga Firdaus. Jika kita di neraka, kita penghuni neraka, kita akan disiksa dengan azab yang amat berat sekali. Siksaan Allah itu amatlah berat dan pedih, dan kesedihan, kedukaan semuanya yang tak best semuanya di neraka. Kalau jika kita penghuni neraka, itulah dia. Okey, itu rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, iaitu kepercayaan kepada agama. Yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Kita sebagai rakyat Malaysia kenalah taat setia kepada raja dan negara. Tak kira apa bangsa, apa kaum, apa agama sekalipun, kita mestilah taat setia kepada raja dan negara. Seperti yang sedia maklum, sekiranya ada raja, mesti ada rakyat. Dan kita adalah rakyat kepada raja Melayu. Seperti yang sedia maklum, raja-raja di Malaysia ini adalah raja-raja Melayu. Dan pangkat raja yang paling besar dan paling tinggi sekali adalah Yang di-Pertuan Agong. Dan kita mengamalkan sistem raja bergilir, iaitu raja-raja Melayu ini bergilir-gilir naik tahta sebagai Yang di-Pertuan Agong. Kalau tak siap saya 5 tahun sekali. Rakyat Malaysia yang utama terdapat 3 bangsa. Yang pertama Melayu, yang kedua India, yang ketiga adalah Cina. Dan ada 4. Yang pertama Melayu, yang kedua Bumiputera, yang ketiga India, yang keempat adalah Cina. Ini adalah rakyat Malaysia yang utama, yang banyak di Malaysia ini. Seperti yang kita sedia maklum, kita belajar sejarah Malaysia, sejarah tamadun Melayu, sewaktu di sekolah menengah. Sejarah itu mengajar kita bahawa penduduk asal di tanah Melayu, iaitu Malaysia ini, adalah penduduk asal tanah Melayu di Malaysia ini, penduduk asalnya adalah bangsa Melayu. Dan bangsa Melayu di tanah Melayu dan di Sabah dan Sarawak adalah Bumiputera, seperti Kadazan, Iban, Dayak, Murut, dan Bumiputera yang lain. Dan bangsa India dan bangsa Cina adalah bangsa pendatang, dan keturunan mereka juga adalah keturunan pendatang. Mereka bukan penduduk asal di tanah Melayu atau Malaysia. Seperti yang sejarah mengajar kita, sewaktu pada tahun bila entah,
kita dijajah oleh British, dan British telah membawa masuk buruh-buruh kasar, iaitu buruh kasar dari India dan buruh kasar dari China untuk bekerja sebagai buruh kasar di tanah Melayu. Dan sewaktu Tunku Abdul Rahman ingin mendapatkan kemerdekaan tanah Melayu, Tunku Abdul Rahman terpaksa memberikan kewarganegaraan Malaysia, tanah Melayu kepada buruh kasar India ini dan buruh kasar India ini dan buruh kasar Cina ini. So setelah itu bangsa Cina dan bangsa India telah mendapat taraf kewarganegaraan. Mereka bukan lagi bangsa pendatang, tapi pada asalnya mereka memang adalah bangsa pendatang, bukan penduduk asal di tanah Melayu Malaysia ini. Setelah Tunku Abdul Rahman mendapatkan kemerdekaan, Melayu, India, Cina telah merdeka, bukan lagi menjadi hamba kepada orang British, dan kita bangsa bertiga ini telah menjadi kita bangsa bertiga ini telah hidup lama setelah merdeka di tanah Melayu ini, Malaysia ini. Dan kemudian setelah Tunku Abdul Rahman mengajak Borneo, iaitu Sabah dan Sarawak, menyertai tanah Melayu, dan terbentuklah Malaysia. Malaysia itu bermaksud tanah Melayu dan Sabah Sarawak. Seperti yang kita sedia maklum bahawa India, Melayu, Cina, Iban, Kadazan, Murut, Dayak adalah rakyat kepada raja-raja Melayu, iaitu dan kami rakyat Malaysia wajib taat setia kepada raja-raja Melayu dan yang di-Pertuan Agong. Sekiranya berlaku peperangan, negara Malaysia berperang dengan negara asing, kita kesemua bangsa kaum yang ada di Malaysia ini, iaitu warga negara Malaysia ini, wajib mempertahankan negara Malaysia ini, bukan Melayu sahaja. Itu menunjukkan taat setianya kita kepada raja-raja Melayu dan negara ini. Kita sebagai rakyat Malaysia janganlah memburuk-burukkan negara Malaysia. Kita hendaklah mengkabar beritakan bahawa Malaysia ini adalah negara yang best, negara yang baik-baik saja dah kepada negara asing. Jangan burukkan imej negara kerana tak setia pada raja dan negara. Itu yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Dan yang ketiga adalah keluhuran perlembagaan. Saya terus terang, pasal perlembagaan ini saya tak tahu sangat. Tapi apa yang saya tahu tentang perlembagaan Malaysia ini, yang paling utama sekali yang ada dalam perlembagaan Malaysia ini, yang kita perlu tahu adalah hak istimewa orang-orang Melayu, kedaulatan raja-raja Melayu, agama Islam sebagai agama persekutuan tanah Melayu, dan kebebasan beragama, iaitu setiap rakyat Malaysia bebas menganuti agama masing-masing tanpa ada halangan dari mana-mana pihak. Hak istimewa orang-orang Melayu. Apa itu hak istimewa orang-orang Melayu? Hak istimewa orang-orang Melayu itu adalah seperti Melayu
merupakan tuan tanah kepada Malaysia ini, tanah Melayu ini, dan India dan China merupakan bangsa pendatang, dan mereka kena hormat kepada orang Melayu kerana Melayu adalah tuan tanah dan Melayu mempunyai hak istimewa. Akan tetapi kita orang Melayu takkan menindas orang Cina dan orang India. Tapi hak istimewa orang-orang Melayu itu memang sudah termaktub dalam perlembagaan Malaysia. Agama Islam sebagai agama persekutuan, iaitu Malaysia ini adalah sebuah negara Islam. Itu maksudnya agama rasmi, agama Islam adalah agama persekutuan. Bermaksud Malaysia ini adalah sebuah negara Islam. Walaupun telah terdapat pelbagai agama di Malaysia ini dan mempunyai penganutnya, tapi negara Malaysia ini termaktub dalam perlembagaan adalah sebuah negara Islam. Apa lagi? Hak istimewa orang-orang Melayu jangan dicabar, jangan digugat, jangan didengki, jangan dicabuli, dan itu adalah hak istimewa orang-orang Melayu yang dah termaktub dalam perlembagaan Malaysia, keluhuran perlembagaan. So India dan China kena hormat pada orang Melayu dan akur dengan hak istimewa orang Melayu ini. Sekiranya India dan China ganggu gugat hak istimewa orang-orang Melayu ini, anda, India dan China, mesti kami halau dari Malaysia ini, tanah Melayu ini, pulang ke negara asal tok nenek kamu, iaitu tanah besar India dan tanah besar China. Di sana sepatutnya kamu tinggal. Okey, cukup dengan hak istimewa orang Melayu, agama Islam, agama persekutuan. Sekarang yang keempat adalah kedaulatan undang-undang. Seperti yang kita sedia maklum, undang-undang itu apa? Undang-undang ini adalah Malaysia tidak mendaulatkan undang-undang yang ada di Malaysia ini. Kita ada undang-undang. Sekiranya kita melakukan jenayah, kita berbuat jahat, kita melakukan jenayah, kita akan dikenakan tindakan undang-undang dan polis akan tangkap kita dan kita akan diadili di mahkamah, dan kemudian jika kita didapati terbukti bersalah, kita akan disumbat ke dalam penjara. Itu kedaulatan undang-undang di Malaysia ini. Undang-undang ini terdapat undang-undang sivil dan undang-undang syariah. Undang-undang sivil ini iaitu segala yang berkaitan dengan undang-undang akan dibentangkan di parlimen untuk segala usul rang undang-undang, perbekalan rang undang-undang akan dibentangkan di parlimen, akan diusulkan dan akan dijadikan undang-undang Malaysia. Undang-undang sivil akan diadili di mahkamah negara, mahkamah persekutuan, dan undang-undang syariah akan diadili di mahkamah syariah. Undang-undang syariah ini adalah berkaitan dengan
untuk orang Islam saja. Undang-undang syariah ini khas untuk orang Islam saja. Manakala orang yang bukan Islam akan diadili di mahkamah sivil. Sedangkan jalan raya kita ini pun ada undang-undang jalan raya. Lampu hijau jalan, lampu merah berhenti, undang-undang jalan raya. Dan yang kelima adalah kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan itu membawa maksud bahawa kita sebagai rakyat Malaysia mestilah bersikap bersopan santun dan bertata susila. Maksudnya kita menghormati di antara satu sama lain. Kita tidak berlaga, tidak bergaduh. Kita bersopan, bersikap sopan santun saja. Iaitu kita mempunyai akhlak. Kita mempunyai budi bahasa. Kita mempunyai kepribadian yang mulia. Itu bermaksud kesopanan dan kesusilaan. Kita mengamalkan budaya timur. Itu bermaksud kesopanan dan kesusilaan. Okey. Itu sajalah dari saya, Ayah Edi, berkenaan dengan rukun negara Malaysia. Itu sajalah yang saya dapat beritahu tentang rukun negara Malaysia yang saya tahulah. Sebenarnya boleh diperjelaskan dengan lebih detail, dengan lebih mendalam dan lebih luas lagi rukun negara Malaysia ini. Tetapi ilmu saya tidak setinggi itu, tidak seluas itu. Jadi apa yang saya tahu tentang rukun negara, saya persembahkan kepada anda semua. Itu sajalah daripada saya, Ayah Edi. Sekian, terima kasih. Peace.